suasana neraka itu memberontak dalam keadaan yang hampir pecahnya neraka tu kerana marahnya. Dalam keadaan marah tersebut, lalu Rasulullah SAW diri dengan perintah Allah Ta'ala dan mendiamkan neraka tadi. Dan kita baca daripada surah Al-Mulk yang dicerita tentang hampir pecah menjadi dua bahagian kerana amat marah. Lalu Rasulullah SAW diri dengan perintah Allah dan mendiamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang satu tajuk yang menakutkan dan menggerunkan kita, iaitu masih lagi dalam membicarakan tentang mengenai neraka dan bagaimana azab api neraka Allah itu yang berlaku kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar tajuk ini supaya kita tak masuk dalam neraka. Kita mohon pada Allah supaya bila kita belajar setiap titik dan setiap baris yang kita belajar ini menyebabkan semakin banyaknya ilmu kita terhadap neraka, semakin jauhlah kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Jangan sampai peringkat kita belajar ini tiba-tiba tidak menambahkan pada diri kita yang disebut dengan iman kita dan semakin tidak menambahkan ketakwaan kita pada Allah. Tapi biar kita belajar ini menjadikan diri kita ni semakin dekat kepada syurga Allah dan kita jauh diri kita daripada neraka Allah. Ni harapan kita demikian. Oleh demikian kita berhenti sampai peringkat cerita tentang mengenai suasana neraka itu memberontak dalam keadaan yang hampir pecahnya neraka tu kerana marahnya. Dalam keadaan marah tersebut, lalu Rasulullah SAW diri dengan perintah Allah Ta'ala dan mendiamkan neraka tadi. Dan kita baca daripada surah Al-Mulk yang dicerita tentang hampir pecah menjadi dua bahagian kerana amat marah. Lalu Rasulullah SAW diri dengan perintah Allah dan mendiamkannya. Baginda SAW sabda, "Kembalilah menjauhi pada kejadian kamu sehingga penghuni kamu datang pada kamu dengan berombongan." Neraka berkata, Jangan halang jalanku. Kamu wahai Muhammad haram bagiku." Lalu menyerulah penyeru daripada kemah Arash, "Dengarlah kata-kata dan patuhi dia." Neraka itu kemudian berundur dan berada di sisi kiri Arash. Lalu berkatalah ahli mauqif. Ahli mauqif ni maksudnya orang yang ada pendirian. Orang yang jenis tetap kedudukan dia mengenai berundurnya neraka itu, sehingga hilanglah kebimbangan mereka itu. Itulah firman Allah Ta'ala yang dimaksudkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Cerita tentang mengenai neraka ni, bila Allah cerita tentang takadu tamayyadu minal ghais kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Neraka ni hampir pecah. Kemudian Rasulullah SAW, bila begitu Rasulullah SAW diri dan dengan perintah Allah mendiamkan neraka tadi yang nak pecah tadi. Kerana nak sebutnya gambaran bagaimana neraka ni memberontak dalam keadaan yang panas sehingga hampir-hampir pecah neraka ni. Lalu dalam keadaan demikian Rasulullah SAW minta supaya jauh daripada kejadian kamu dengan penghuni kamu datang pada kamu dalam keadaan berombongan. Rasulullah sebut demikian. Neraka, kamu ni pergi jauh sikit.
dan kamu akan dimasukkan dengan dalam neraka ni dalam keadaan berkumpulan-kumpulan. Masuk kumpulan ni para hadirin sekalian. Kita atas dunia ni, Rasulullah pesan pada kita kan, supaya kita dimasuk dalam jemaah. Jangan kita ni jauh daripada jemaah. Jangan. Hidup kita ni biar kita berjemaah. Jemaah yang bagaimana? Jemaah yang boleh bawa kita ke syurga Allah. Jangan kita duduk dengan jemaah ahli neraka Allah. Jangan. Kalau kita duduk dengan mereka, maka dengan mereka-mereka lah kita dihumban ke dalam neraka Allah. Sebab tu dalam Al-Quran pesan banyak kali kan, wala tarkanu ilal ladzina zalam. Jangan kamu cenderung dengan orang yang melakukan kezaliman, orang yang lawan syariat Allah. Jangan kamu duduk dengan mereka tersebut. Kalau kamu duduk dengan mereka, innakum idzam misluhum. Kamu sebahagian daripada mereka tersebut. Lepas tu Islam diajar, bila kita ni hidup atas dunia ni, pastikan diri kita ni sebelah mana. Kita duduk di posisi mana. Kalau kita bersama dengan posisi ahli syurga, dengan mereka itulah kita masuk dalam syurga. Tapi kalau kita dalam kumpulan yang jenis yang disebut dengan kumpulan ahli neraka, maka dengan mereka-mereka tersebutlah kita dalam neraka nanti. Sebab tu disebut dengan rombongan. Ada yang jawab, saya tak sebelah mana-mana Ustaz. Sebelah syurga pun tidak, neraka pun tidak. Ada orang jawab demikian, dia akan jadi Al-A'raf. Jadi Al-A'raf tak masuk syurga, tak masuk neraka ya. Tapi dalam keadaan Al-A'raf tu pun sengsara. Dia Al-A'raf itu. Jangan kita kata tak apalah, tak masuk syurga. Tak apalah, tak masuk neraka. Tapi sengsara juga. Dia Al-A'raf. Yang menyebabkan di waktu ini kita jangan jadi begitu. Jangan di kalangan kita. Tapi lalu dalam keadaan begitu kita kena pastikan kita di kalangan orang mana. Di kalangan kelompok mana di kalangan kita. Neraka sebut, jangan halang jalan aku, katanya neraka. Kamu jangan halang. Aku nak masukkan siapa? Itu jangan kamu peduli wahai Muhammad. Manakala kamu pula haram bagi aku. Neraka sebut demikian. Allah haramkan neraka untuk bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara demikian. Kemudian lalu menyerulah seruan daripada kemah Arash, dengarlah kata-kata dan patuhilah dia. Dengar suara demikian. Neraka kemudian berundur dan berada di sisi kiri Arash. Dengar suara tu, neraka pun terundur. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada neraka, pergi jauh pergi, jangan kamu dekat dengan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Lalu dia pergi sebelah Arash, lalu berkata ahli mauqif mengenai berundurnya neraka tu sehingga hilanglah kebimbangan mereka. Ahli mauqif ni maksudnya orang yang hidup istiqamah dengan Islam. Ahli mauqif maknanya hidup kita ni orang yang ada pendirian. Orang yang tidak kata, bahasa mudah orang tak melompat parti dipanggil mungkin. Kalau kita nak sebutnya orang yang jenis tak ada pendirian. Hidup ni kita ni biar kita ni ada pendirian lah. Jangan sekejap sana sekejap sini tak tahu ke mana dalam hidup kita. Lama-lama orang panggil kita katak marah pula. Kerana hidup kita ni suka melompat-lompat. Adik kita ni. Biar kita ni jadi ahli mauqif. Orang yang ada pendirian. Pendirian kita dengan apa dia? Pendirian dengan Islam. Hidup kita ni hanya dengan Islam. Jangan cari selain daripada Islam. Wa man yabtaghiral islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti masuk di kalangan orang yang rugilah di kalangan. Tu kita kena tengok betul-betul kita ni aktif kat mana. Kalau kita aktif dengan jemaah Islam, maka kita dengan jemaah Islam lah. Kalau kita aktif dengan jemaah apa dia? Jemaah yang bukan Islam, dengan mereka lah. Dengan puak sekular lah. Puak liberal lah. Di kalangan kita ni. Di kalangan kita. Kalau puak Syiah lah. Dia akan bergerak dengan kumpulan-kumpulan masing-masing. Kena kita aktif dengan kumpulan Tupperware, dengan kumpulan Tupperware lah. Dengan kumpulan mana yang kita aktif ni semua. Maknanya pada diri kita nya, atas diri kita kuat dan sebelah mana dipanggil. Nak kena jaga mauqif dipanggil. Mengenai berundurnya neraka itu, sehingga hilanglah kebimbangan ahli mauqif tadi. Hilanglah kebimbangan kita ni. Berdebar. Orang yang ahli syurga ni, dia berdebar. Dia tengok neraka tu dekat. Semakin dekat ni, jadi kebimbangan. Bila bimbang tadi, menyebabkan Rasulullah halau. Pergi jauh sikit. Pergi neraka, jangan dekat-dekat sangat dengan ahli syurga ni. Neraka pun sebut, kamu jangan halang jalan aku. Bila kamu jangan halang tu, dengar daripada Arash Allah.
Arasy Allah kata, dengar kata Nabi Muhammad itu. Jangan kamu nak menyombong pula dengan Nabi Muhammad. Betul lah Nabi Muhammad tak masuk dalam kamu. Tapi kamu kena dengarlah kata Rasulullah itu. Mengundur neraka. Neraka itu mengundur. Bila Rasulullah sebut demikian. Yang oleh kerana daripada arasy Allah tu sebut. Kedengaran daripada arasy Allah. Dengar Muhammad itu sendiri. Dengar yang disebut oleh Rasulullah. Menyebabkan ahli mauqif ni. Masing-masing rasa lega. Lega jasad. Rasa lapang untuk badan kita. Sehingga hilanglah kebimbangan mereka. Firman Allah Ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itulah dimaksudkan. Kami tidak utuskan kamu Muhammad. Kecuali menjadi rahmat pada alam ini. Antara rahmat besar bila? Bila sampai di padang mahsyar. Bila sampai di padang mahsyar. Rasulullah SAW berjaya menghalang daripada pecahnya neraka tu. Menyebabkan termasuk semua di kalangan umat Muhammad ni ke dalam neraka. Itu cara demikian. Rahmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah al-mizan mula ditegakkan. Bila mizan ditegakkan, perkara tersebut menjelaskan pada kita bahawa neraka Jahannam adalah isim alam, kata benda ataupun nama yang sesuai. Dia panggil neraka ni maknanya benda yang diketahui, senang cerita. Nama yang dikenali, isim alam. Dia panggil dalam orang belajar bahasa Arab, grammar bahasa Arab ni dia tahu ni isim alam, dipanggil demikian. Untuk neraka ni secara umum maksudnya ia dibawa daripada tempat ia diciptakan oleh Allah Taala. Lalu ia mengelilingi padang mahsyar sehingga kan tidak ada jalan ke syurga kecuali melalui titian saja untuk nak masuk dalam syurga Allah SWT. Maknanya potensi masuk neraka tu terbuka luas dibandingkan nak masuk syurga. Maknanya kalau kamu nak masuk syurga pun, kamu kena melalui titian. Kalau kamu tak melalui titian, maknanya kamu tak akan boleh masuk dalam syurga Allah. Sekeliling padang mahsyar tu, disebut dengan semua orang yang berada di padang mahsyar tu, memang ada potensi terhumban ke dalam neraka Allah SWT. Tak ada peluang, kecuali mesti melalui titian saja nak masuk dalam syurga Allah SWT. Kekang maksudnya pengikat sesuatu. Kekang neraka untuk mengawal dan menghalang keluar daripada padang mahsyar. Maksudnya, padang mahsyar tu kalau kita kata bulat, sekeliling bulat tu neraka Allah SWT. Maknanya bila dah masuk dah kawasan tersebut, tak ada dah boleh terlepas daripada padang mahsyar. Seorang-seorang kena lalui titian sirat untuk nak masuk dalam syurga Allah SWT. Itu yang dimaksudkan demikian. Tidak ada yang keluar kecuali orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil siapa yang dikehendakinya. Seterusnya akan dijelaskan mengenai malaikat penjaganya sebagaimana digambarkan Allah Ta'ala dengan wajah yang kasar dan juga bengis. Penjaga neraka ni. Ibn Wahab menyatakan daripada Abdul Rahman bin Zaid bahawa Rasulullah SAW bersabda mengenai para malaikat penjaga neraka. Jarak kedua lutut salah seorang mereka tersebut seperti jarak antara timur dan juga barat. Jarak yang penjaga neraka tu di antara lutut kanan dan kiri itu sejarak mana? Sejarak timur dan juga barat. Penjaga neraka. Nak lepas kat mana orang? Kat mana nak boleh lepas dalam penjaga neraka? Ibnu Abbas berkata, jarak antara kedua lutut salah satu daripada mereka sejauh perjalanan setahun perjalanan. Jika salah seorang mereka memukul dengan sekali pukulan pemukul, maka akan menolak 70,000 manusia ke dalam neraka Allah SWT. Sekali kaut dia panggil. Sekali kaut tu, sekali tu 70,000 masuk neraka Allah SWT. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka tu ada 19 malaikat-malaikat penjaga yang sekali kaut 70,000 orang masuk. Sekali kaut di padang mahsyar tersebut manusianya dikawal oleh alaiha tis'ata asyar. Disebut dengan penjaga ataupun pengawal untuk dihumban ke dalam neraka tu 19 malaikat yang sedang menunggu untuk mengawal manusia dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Manusia dan juga jin lah, dua-dua makhluk ni. Yang tak boleh lepas dah.
Di atas dunia ni, jin boleh lepas daripada manusia. Manusia boleh lepas daripada jin. Tapi bila sampai di akhirat, manusia dan juga jin tak boleh lepas daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi demikian. Sekarang ni kan, kita tak nampak jin. Tak ada orang yang nampak jin kan. Ada yang nampak jin. Tanda dia salah seekor daripada jin tersebut. Dia panggil demikian. Di kalangan kita ni tak nampak jin. Bila tak nampak jin, jin ni boleh lari daripada kita. Jin pun, pada jin ni sendiri, Allah tak buka ruang untuk dia nak menguasai manusia. Kecuali manusia buka. Manusia yang buka. Lalu dalam keadaan manusia buka ni, jin boleh menguasai kita. Sebenarnya, saling tak boleh menguasai. Sebenarnya demikian. Tapi kalau kita buka, menyebabkan jin boleh masuk ke badan kita. Macam mana kita buka? Macam mana kita buka? Buka melalui jalan marah, masuk jin. Itu badan kita. Buka melalui jalan apa dia? Jalan tamak, jin masuk. Masuk melalui tubuh badan kita ni, masuk melalui jalan apa? Jalan kedekut. Kedekut sangat, jin masuk juga. Jin masuk. Ni jalan-jalan. Dia ada banyak jalan. Ada 10 jalan. Yang biasanya, jin yang masuk ke badan manusia. Kita hanya ada supaya tutup jalan ini. Oleh demikian, bila sampai di padang mahsyar, dua-dua, manusia dan juga jin ni, dikawal oleh siapa? 19 orang malaikat. 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Dan satu malaikat tu, jarak lutut dengan lutut dia, sejarak dalam satu riwayat kata paling kecil jarak dia tu 1000 tahun perjalanan. Kemudian di antara satu lagi yang disebutnya paling luas tu di antara sejarak mana? Sejarak di antara timur dan juga barat. Timur dan juga barat ini. Firman Allah Taala adalah mereka mempunyai 19 kepala. Adapun mengenai jumlah mereka dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan tidak kami jadikan ashaban nar, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah daripada kalangan malaikat-malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Penjaga-penjaga neraka tu kami jadikan di kalangan malaikat-malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai illa fitnatan. Kami jadikan bilangan mereka itu untuk menjadikan fitnah lilladzina kafaru, menjadi ujian, cubaan bagi orang kafir. Siapa lagi? Liyastayqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin dalam hidup mereka ini. Kita BMA 6324. Tolong alihkan kereta sekarang. Tak alih ya kereta. Kemudian disebut lagi, kami jadikan kumpulan malaikat tadi, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. Kami jadikan agar orang-orang diberi kitab menjadi yakin. Menjadi yakin. Maknanya cerita tentang mengenai pada mahsyar ni, cerita mengenai api neraka ni ataupun penjaga neraka ni untuk tujuan orang kafir biar bertambah keyakinan terhadap Islam. Demikian juga dengan orang yang diberi kitab, biar mereka yakin. Wal mu'minun, dan agar orang yang beriman bertambah iman mereka. Wal yaqulal ladzina fi qulubihim marad. Dengan tujuan agar orang yang beriman bertambah iman mereka, agar yang diberi kitab dan orang mukmin tidak menjadi ragu-ragu. Orang yang beriman dan diberi kitab, wala yartabal ladzina utul kitab, dan tidak jadi keraguan dalam hidup mereka. Jadi ragu-ragu ni anak sebut banyak kali kan. Kita ni lagi lama hidup, lagi ragu terhadap Islam. Ramai orang kita jadi begitu. Lagi lama kita hidup, lagi yakin dengan duit. Lagi lama hidup, lagi yakin dengan yang disebut dengan ubat. Lagi lama hidup,
lagi yakin dengan yang ni, tak yakin dengan Allah. Yang ni bahaya. Macam kita kena COVID-19 ni kan. Orang kita ni, macam mana? Kita mula beli topping, beli sanitizer, beli macam-macam gaya kan di kalangan kita. Ya, yang tu bagus. Yang tu bagus. Tapi kena ada satu lagi. Apa dia? Biar zikir, biar banyak. Zikir tu biar banyak. Jangan percaya yang tu je. Kalau kita percaya yang tu je, apa beza kita dengan orang kafir tu? Apa beza kita dengan orang kafir? Di antara benda yang kita kena yakin dalam jiwa kita, zikir boleh memadamkan virus-virus tadi. Boleh menyelamatkan kita daripada virus-virus tadi. Jangan kita hanya sekadar beli alat-alat pembersih tangan, kemudian penutup muka, begitu saja tidak. Yang tu bagus, teruskan. Tapi saya nak sebut orang Islam ni, dia kena tambah lagi. Apa dia? Zikir biar banyak. Zikir tu. Ni kelam kabut. Kita pergi ke kedai-kedai farmasi sekarang ni, nak beli topeng pun tak ada dah sekarang. Habis semua dah sekarang. Kenapa? Kerana orang kalut semua nak beli ni. Semua nak beli. Tambah, sekarang di Malaysia kita ni semakin teruk kan? COVID-19 ni. Di antara benda yang anda nak sebut, kena banyak ada kita ialah zikir. Zikir ni, dia boleh menghalau virus-virus ni. Contoh mudah, Nabi Yunus AS dicampak dalam ikan nun tu kan? Kalau tidak kerana zikir dan tasbih Nabi Yunus, lala baisafi bid'a adil sanin. Nescaya Allah akan kekalkan Nabi Yunus tu dalam perut ikan nun. Tapi Allah sebut kerana zikir. Zikir ni boleh menyembuh. Orang kita ni dia teragak-agak. Macam mana zikir boleh menyembuh? Betul ke boleh menyembuh? Ramai orang kita kan, dia kata tak, kita kena guna yang saintifik. Kita kena percaya yang ni. Kalau guna saintifik semua, Isra' Mi'raj itu tak betul lah. Kalau guna saintifik semua, dia panggil. Dalam hidup kita ni, Allah jadikan Isra' Mi'raj ni, nak suruh apa dia? Kamu gunakan wahyu dalam hidup kamu. Di antara benda wahyu yang kita kena amal dalam diri kita ni apa dia? Zikir. Zikir. Orang kita ni zikir malas. Malas pada diri dia. Yang menyebabkan pada diri kita ni terdedah untuk kuman-kuman datang pada diri kita. Kuman ni datang ni punca diri kita lemah. Bila kita lemah, maka di waktu ini senang untuk dihinggapi dengan virus-virus yang jahat pada tubuh badan kita. Lebih pada COVID-19 pun kena di kalangan kita. Oleh demikian, macam mana kita nak suruh jadi kuat? Zikir. Zikir menguatkan diri kita. Umat Islam di bumi Malaysia ni, saya nak sebut, nak suruh kita selamat daripada COVID-19 ni, salah satu apa dia? Zikir. Zikir ni boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang didertai di kalangan kita. Satu anak bila tanya, macam yang disebut dengan apa dia, di kalangan kita ni, Jumaat ni perlu tak perlu nak solat? Kan timbul isu ni kan, sembahyang Jumaat macam mana? Kalau boleh, majlis-majlis ilmu begini kena berhenti ke tak berhenti? Anda menganggap majlis ilmu sebegini menjadi ubat, dia panggil. Kita kena nampak demikian. Di sebalik itu, kalau kita dipikir di sudut logik, majlis ilmu sebegini, dia akan menyebarkan lagi. Tapi di sudut agama, dia kata tak. Majlis ilmu ni, dia akan boleh menyembuhkan penyakit yang di kalangan kita. Kalau terjadi juga, kita kata, itu terjadi juga ada jemaah tabligh yang kena tu, misal contoh. Dan sebagainya. Mesti ada kelemahan di kalangan kita. Kelemahan sama ada yang berniat lain, berniat buruk di kalangan kita, ataupun kerana apa dia, kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Apakah kita kena batalkan solat sampai peringkat demikian? Tak perlu sembahyang Jumaat? Saya kata tak penting, tak patut demikian. Sembahyang Jumaat itu jadi ubat, patutnya demikian. Dia sepatutnya menjadi ubat pada diri kita. Sembahyang Jumaat, cuma kaedah sembahyang tu panjang ke lama ke dan sebagainya, itu kena bincanglah balik. Tapi nak suruh sampai peringkat tak sembahyang Jumaat, saya rasa tak ada keperluan perkara demikian. Tak ada keperluan untuk sahab demikianlah. Kalau kita guna saintifik sangat, sehingga kan kita terlupa dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu ini menjadi kerugian pada kita. Ini orang panggil yartabal ladzina fi qulubihim. Ragu-ragu terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ragu-ragu, jangan ragu-ragu dalam hidup kita. Yakin kan, ada orang, kan anda cerita sehari dua ni, anda jumpa dengan seorang doktor pakar. Doktor pakar tu cerita pada anak, dia kata, apabila ada seorang budak perempuan yang dia datang,
cek dalam perut dia ni penuh dengan apa dia, dengan kanser. Dalam keadaan dia ni, umur 21 tahun baru. Ada tumbuhan kanser yang banyak dia sebut. Semua. Lalu doktor ni sebut pada budak perempuan tu, kamu kena buang. Ovari kamu kena buang. Rahim kamu kena buang. Kamu banyak kena buang. Buang. Kejut tergamam dia. Dia panggil mak dia, ayah dia masuk. Jumpa dengan doktor. Lalu mak ayah ni menangis. Budak-budak perempuan ni pun menangis. Dia kata, saya nak kahwin. Tak lama lagi nak kahwin. Kalau saya kahwin, kemudian saya buang semua ni, bagaimana saya nak dapatkan zuriat? Yang dia sebut demikian. Doktor ni cerita pada anak. Dia kata, kamu buat pilihan. Sama ada kamu nak jaga perkahwinan ataupun kamu nak jaga nyawa kamu. Doktor ni sebut demikian. Budak perempuan ni jawab, doktor, dia kata, bagilah peluang pada saya, bagi peluang pada keluarga kami untuk berubat dengan perubatan Islam. Bagi peluang, saya tak nak buang, saya tak nak buang. Doktor perempuan ni jawab, dia kata, tak ada proof. Tak ada bukti pun disebut. Dengan perubatan Islam ni, tak ada pun menunjukkan boleh mengubati perkara demikian. Budak perempuan tu tahan, dia kata, saya mati pun matilah doktor. Saya rela untuk saya tak boleh buang benda demikian. Tapi bagi peluang pada saya untuk saya berubat dengan perubatan Islam. Lalu dia berubat dengan perubatan Islam. Selama 3 bulan, doktor ni cerita pada saya. Doktor perempuan ni cerita pada saya. Doktor ni dia kata, saya tak percaya Ustaz. Perkara demikian. Kemudian lepas 3 bulan tu dia datang. Dia minta saya cek kembali. Saya cek biru muka saya Ustaz. Saya tengok tak ada langsung kesan-kesan virus. Yang kanser tadi, batal semua. Tak ada langsung disebut. Dia kata ni satu benda yang menjadikan diri saya tergamam. Biru muka saya depan mak ayah dia. Saya tanya perempuan tersebut, saya tanya budak perempuan tu. Dia kata, kamu buat pembedahan ke? Kamu buang ke? Budak perempuan tu kata, tak, saya hanya berzikir pada Allah. Zikir pada Allah. Maknanya, zikir ni perubatan dalam mengubati penyakit-penyakit yang dilalui dalam kehidupan orang mukmin. Tapi sayang orang mukmin ni, yartaba qulubihim. Jiwa ni jadi teragak-agak, betul ke tak betul? Kita ni kan, Ustaz boleh sebutlah, kena pada Ustaz baru tahu ni. Kita sebut demikian. Dan waktu ni lah kita kena jadi kuat dalam jiwa kita ni. Budak perempuan tu, katanya doktor pakar ni, dia kata, saya sahkan dia tak ada apa-apa kanser. Dia kata, tapi saya ni malu. Allah sajalah yang tahu Ustaz. Kerana saya belajar dalam bidang saya. Saya tahu, saya nampak, saya tengok, saya scan, saya x-ray semua. Dia kata, saya tengok semua. Tapi dia kata, dia kekuatan, dia panggil demikian. Anak perempuan anak sendiri tu. Waktu mana dia, dalam keadaan dia ada fibroid. Betul-betul dah nak kena bedah. Tapi sebelum lepas tu dia bagi tahu pada saya sebut pada dia, jangan berhenti ambil minyak zaitun tu, sapu di perut, di rahim tu. Kita sebut. Lepas tu baca, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang sebanyak 40 kali sehari. Dia sebut pada anak perempuan kita. Yang solong. Anak sebut ada anak perempuan yang solong. Ulang. Sebut demikian. Dia pun buat. Bila nak pergi operation, tengok tak ada langsung. Hilang terus. Ni yang besar 8 cm. Dia sebut. Besar 8 cm. Memang betul-betul nak operate. Tapi Allah tunjukkan kekuatan dengan zikir, baca ayat Al-Quran, kemudian kita buat demikian, mengubah penyakit yang diderita itu. Ni nak sebut, ni yang berlaku pada diri anak. Tu yang berlaku pada doktor pakar tersebut. Ni contoh-contoh yang mudah nak sebut. Jangan ragu-ragu terhadap Islam. Jangan ragu-ragu. Tu dalam bidang perubatan. Dalam bidang yang lain banyak lagi orang kita ni yartabakulu wala yartabak ladina utul kitab. Jangan kamu ni teragak-agak dengan kitab-kitab ini turunkan oleh Allah. Wal mu'minun, dan agar orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang kafir berkata, lalu orang kafir ni wal yaqulul ladzina fi qulubihim marad wal kafirun, dan dalam hati mereka yang ada penyakit itu dan orang kafir akan berkata, madza aradallahu bihadza mathalan. Apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan pada manusia itu? Contoh apa? Benda apa yang Allah sebut dengan jumlah-jumlah begini? Kadzalika yudillullahu man yasha. Demikianlah Allah menunjuk
bagaimana cara Allah nak menyesatkan manusia. Dia akan pertikai terus. Pertikai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertikai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, kadzalika yudillullahu man yasha. Demikian Allah menyesatkan manusia, cara Allah nak sesatkan orang. Cara Allah nak sesatkan orang ni sendiri. Wa yahdi man yasha. Dan Allah pilih siapa yang Allah kendaki ke jalan yang lurus ini sendiri. Ni cara Allah jadikan dalam hidup. Sehari dua ni kan, ana diberi satu klip yang ditunjukkan oleh klip video yang ahli parlimen Shah Alam. Dia sebut Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang kurang akal dia panggil. Tak center dia sebut demikian. Ni orang tak center dia sebut demikian. Dia sebut demikian. Ana post dalam Facebook anak semalam. Ana kata ni contoh manusia yang disesatkan oleh Allah. Orang sealim itu dia boleh kata gila. Dia boleh kata Tok Guru tu gila. Tok Guru Haji Adi ni dia telah tafsir Quran 3 kali Al-Quran, 3 kali khatam Al-Quran. Depan sebelah rumah dia di Masjid Rusila tu. Semenjak daripada dia balik daripada belajar sampai hari ni 40 tahun dah mengajar. Tafsir orang ni orang gila. Ada orang kita ni dia boleh sebut gila dia tu. Gila orang macam ni gila. Nak sebut orang yang macam ni kamu boleh sebut siapa sebenarnya gila ni? Dalam hidup kita boleh kata orang macam ni gila. Sebelum daripada ni anda pernah dengar hamba Allah yang sama juga dia sebut. Dia kata kalau Rasulullah pun boleh mungkiri janji, takkan kita tak boleh nak mungkir. Dia boleh sebut demikian. Yang ni dia sebut oleh Tok Guru Jadi pula. Dia kata orang ni tak center dia sebut demikian. Tak center dia sebut. Anda dengar? Ya Allah kata. Dia boleh kata pada orang yang sealim, sewarok itu. Padahal orang ni, Tok Guru Jadi ni, satu-satu orang individu di Malaysia yang belajar dalam bidang siasat syariah, politik Islam di Universiti Al-Azhar Mesir. Master pula tu. Bukan BA je. Peringkat master. Satu-satu di antara orang Malaysia yang belajar dalam bagaimana politik Islam yang sebenar. Politik Islam sebenar. Ni pun orang macam ni dia boleh kata gila. Allah, tak boleh nak dibayang orang panggil demikian. Bila kita baca ayat ni kita tahu. Kadzalika yudillullah. Demikianlah cara Allah nak menyesatkan orang. Nak menyesatkan orang. Orang alim Tok Guru Jadi ni dia karang kitab lebih 100 buah kitab. Yang dikarang daripada tulisan tangan dia sendiri. Lebih pada 100 buah. Yang kata dia ni gila ni, dia sebuah pun tak karang lagi kitab. Dia sebuah pun tak ada lagi. Kata pada orang gila. Sedap je dia tulis. Dia sebut tersebut. Ni viral kan? Kata-kata tersebut. Dengar tu rasa meresing je bulu rumah. Rasa orang macam ni. Bukan kita nak kata Tok Guru ni orang yang maksum, tidak. Tapi janganlah sampai nak kata pada orang gila. Siapa yang gila? Ni Allah sebut. Kadzalika yudillullahu man yasha. Ni cara Allah nak menyesatkan hidup kami. Patutnya kita ni tumpanglah ilmu dengan orang macam ni. Kalau kita tak nak tumpang pun, janganlah kata orang tu gila. Janganlah kita nak tuduh orang yang sebegitu tak center dan sebagainya. Pelik betul orang ni. Kadzalika yudillullah. Demikian Allah nak menyesatkan manusia. Man yasha wa yahdi man yasha. Tapi demikian Allah nak menunjuk jalan hidup ini, cara yang sebenar dalam hidup kita. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentera-tentera Allah kecuali Allah sendiri yang mengetahui berapa jumlah tentera. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Allah, manusia ni tak ada seorang pun yang tahu sebenarnya tentera-tentera Allah atas muka bumi ni sampai di akhirat nanti. Tak ada seorang pun yang tahu illahu kecuali dia, yakni Allah. Allah lah yang mengetahui tentera-tentera Allah ini sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa junudan lam tarauha, dan tentera-tentera Allah yang kamu tak nampak tengok. Tentera Allah. Rasulullah sebut di antara tentera Allah apa dia? Al-Hammi. Hammi ni tentera Allah yang kita tak nampak tengok. Hammi ni maknanya bebanan, tekanan dalam hidup. Dalam hidup kita ni
Kadang-kadang jadi tertekan je hidup. Sesak je dada. Itu dipanggil hammi. Hammi. Hammi ini tentera Allah yang sedang menyerang pada diri kita. Dalam hadis Rasulullah ajar pada kita baca doa. Tiap-tiap pagi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu di antara tentera-tentera Allah. Hammi ini maknanya tertekan. Sebab je. Kalau bahasa kita, emosi yang tak menentu. Emosi yang tak menentu tu dipanggil hammi. Hammi dalam hidup kita. Kadang-kadang pada diri kita ni, tiba-tiba je perangai kita ni jadi tak menentu. Sekejap boleh senyum dengan orang. Sekejap bosan lah tengok muka dia ni. Dia jadi demikian. Ni dia panggil hammi. Hammi dalam hidup. Ramai orang kita ni, dia kena hammi. Tapi dia tak perasan dia kena hammi. Hammi ni maknanya tentera. Rasulullah kata, ni di antara tentera-tentera Allah yang menyerang manusia. Yang kena pada kita ni, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dalam hidup kita. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak lain itu merupakan satu peringatan bagi manusia. Allah jadikan demikian. Para ulama berpendapat mengenai pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan, menundukkan dan menjauhkannya daripada penduduk mahsyar. Penduduk mahsyar. Bukan untuk Nabi yang lain. Adalah kerana baginda melihatnya dalam perjalanan baginda. Perjalanan baginda. Serta diperlihatkan dalam solat baginda. Sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis sahih yang mengandungi 8 hikmah. Dalam hadis sahih yang cerita tentang mengenai perjalanan dalam Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana yang berlaku ini? 8 hikmah. Yang pertama, ketika orang kafir mempermainkan dan mendustakan dan menyakiti baginda dengan amat keji. Allah memperlihatkan kepada baginda neraka yang menjijikkan bagi orang yang meremehkan baginda dan memerintahnya untuk mengubati dan menenangkan hati baginda itu sendiri. Dalam gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan peristiwa yang berlaku ni, neraka tersebut, dengan tujuan apa dia? Nak rasa ringankan Rasulullah. Bila kita ni dalam keadaan agama kita diejek sebegitu, dihina sebegitu, lalu bagaimana Allah nak tenangkan Rasulullah? Ditenangkan cerita tentang mengenai neraka yang azabnya amat pedih yang disediakan ini. Lalu menjadi tenang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menunjukkan kebaikan hati baginda kepada musuh yang menghina dan menyiksa Rasulullah. Orang yang demikian lebih utama lagi untuk berbaik hati kepada para pengikut dan orang yang dicintainya dengan kata-kata baik, pertolongan dan penghormatan. Ini cara Allah jadikan nak menunjukkan bagaimana Rasulullah dengan musuh. Walaupun dengan musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabah. Rasulullah bertabah. Rasulullah bertahan dengan ujian-ujian ini sendiri. Yang ketiga, menunjukkan nikmat Allah Ta'ala kepada baginda ketika mana menyelamatkan mereka daripada neraka dengan keberkatan dan syafaat baginda itu sendiri. Kemudian yang keempat, menunjukkan bahawa pada hari kiamat ketika seluruh Nabi sibuk dengan diri masing-masing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas bimbangkan umat baginda dengan mengatakan, ummati, ummati, umat aku, itu berlaku ketika neraka Jahannam mula menyala-nyala. Lalu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang yang beriman pada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu pada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Asa rabbukum an yukaffira ankum. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu. Dan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila kamu taubat nasuha itu, kamu dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai yang indah
Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan nabi-nabi dan orang yang beriman bersama dengan nabi. Yauma la yukhzillahu alladzina amanu ma'ah, dan orang beriman bersama dengan mereka tersebut. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya-cahaya memancar di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka. Kemudian wa bi aymanihim yaquluna rabbana, mulut-mulut mereka menyebut, atmim lana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah kami cahaya-cahaya kami. Kemudian waghfir lana, atmim lana nurana, waghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu berkuasa di atas segala sesuatu. Al-Hafiz Abu Al-Khattab berkata, hikmah perkara itu adalah memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kerana kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ah. Allah sebut orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika baginda tidak mempercayainya, maka baginda benar-benar akan sibuk dengan dirinya sendiri seperti mana para nabi yang lain. Di padang mahsyar, nabi-nabi lain sibuk dengan diri masing-masing. Tak pedulilah. Kamu pergi, kamu bukan umat aku, kamu. Semua fikir dengan diri masing-masing. Tapi di padang mahsyar nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan umatnya. Umat aku macam mana? Umat aku macam mana, ya Allah? Al-Hafiz Abu Al-Khattab berkata, hikmah perkara tersebut. Yang kelima, nabi yang lain tidak melihat apa pun mengenai hari kiamat sebelum ini. Jika mereka melihat, maka mereka bersedih hati, menjauhkan lidah mereka daripada kesalahan, mencari pertolongan daripada negerinya dan mengabaikan umat kerana sibuk dengan diri sendiri. Kalaulah nabi-nabi ini ditunjukkan tentang suasana akhirat Allah, mereka ni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad je ditunjukkan. Ditunjukkan bagaimana neraka, keadaan neraka tersebut. Tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh Nabi Muhammad ni fikir tentang umat. Fikir tentang umat. Nabi ni fikir, nabi-nabi sebelum daripada ni fikir tentang diri masing-masing je. Fikir tentang nabi, tentang umat mereka tu, tapi Allah tak jadikan nampak untuk pada mahsyar. Kalau nampak pada mahsyar, mereka akan sibuk diri masing-masing. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana melihat semua, baginda tidak bimbang sehingga baginda mampu berkhutbah cerita tentang mengenai suasana neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hikmah yang keenam, menjadi dalil fiqh yang menjelaskan bahawa syurga dan neraka adalah makhluk. Kalau orang tanya, syurga ni makhluk ke tak makhluk? Makhluk. Dalil. Bila menunjukkan neraka pun makhluk yang diciptakan, dipanggil. Bukannya khalik. Itu cara dalam hukum fiqh. Orang tanya, zaman-zaman dahulu sibuk ni tanya ni. Al-Quran ni makhluk ke tak makhluk? Kemudian sampai Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara kan? Kerana apa dia? Kerana berkelahi dengan pemerintah. Pemerintah kata tidak makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal kata makhluk. Kan cerita dia. Berlaku benda perkara demikian. Akhirnya dimasukkan penjara. Berkelahi perkara demikian. Kemudian dalam sama juga neraka syurga ni makhluk ke tak makhluk? Makhluk disebut. Berbeza dengan keyakinan Mu'tazilah, ia menafikan bahawa keduanya adalah makhluk. Puak-puak Mu'tazilah kata, ni bukan makhluk. Syurga bukan makhluk. Kemudian neraka pun bukan makhluk. Perkara tersebut diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ni zaman-zaman dahulu ni, orang berkelahi dalam bab yang sebegini. Zaman kita tak berkelahi bab tu. Zaman kita ni harga mah naik ke tak naik? Tu yang kita berkelahi pasal tu. Harga minyak turun ke tak turun? Yang kita berkelahi dengan pasal yang demikian. Beza dengan mereka berkelahi pasal neraka syurga ni makhluk ke tak makhluk? Tu yang menyebabkan timbul dalam kitab sebegini cerita. Perkara tersebut diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejarlah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu, kerana syurga telah dibentangkan di langit dan juga keluasan syurga itu seluas di antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Bertakwalah kamu
terhadap neraka Allah. Kerana sesungguhnya neraka itu telah disediakan bagi mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau sekiranya mereka tak mampu mendatangkan Al-Quran dan mereka walan taf'alu, sekali-kali mereka tak mampu mendatangkan Al-Quran, fattaqun nar, takutlah kamu terhadap neraka Allah, waquduhan nas wal hijarah, terdiri bahan bakar dalam api neraka tu manusia dan juga batu-batu. Muiddat lil kafirin, disediakan neraka ni bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan merupakan dalil penciptaan dan kewujudan. Maksudnya menunjukkan bila Allah kata dia telah bersiap, tanda benda tersebut disediakan. Disediakan maknanya dia dijadikan, menjadikan makhluk. Itu tujuan dijadikan. Yang ketujuh, hikmah yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan semata-mata agar baginda mengetahui kehinaan dunia daripada sudut pandangan baginda. Selama berada di dunia, baginda paling zuhud dan paling sabar dengan kekerasan yang membawa baginda ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak Allah tunjuk neraka ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu tentang neraka ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh bagi tahu pada Rasulullah bagaimana hinanya dunia ini. Hinanya dunia ini. Yang kita sibuk berkejaran, sibuk berebut sampai tak tegur siapa adik-beradik. Sampai di kalangan kita kan tak tegur siapa jiran tetangga. Berebut tanah sikit je. Jiran masukkan pagar dalam tanah kita. Dalam tanah kita tak tegur dah kita. Kadang-kadang silap sikit je. Jiran tanam pokok mangga. Depan rumah dia, daun-daun masuk dalam rumah kita. Tu pun rasa sakit hati tak sudah. Di kalangan kita. Sampai peringkat kita ulang dan ulang. Ungkit dan ungkit. Padahal kita tak nampak yang kita kena tinggal juga pohon mangga tu satu. Kita tak rasa benda demikian. Kalau jatuh pun buah mangga tu kita tak makan-makan pun. Kita pun kencing manis pun tinggi dah. Nak makan buah mangga pun tak boleh dah. Nak sebutnya gambaran. Tapi bagaimana ni nak sebut tamaknya dengan dunia. Tamak dengan dunia tu sampai begitu sekali di kalangan kita. Orang kita kan berebut tanah. Kadang-kadang yang ada geran tanah tu kan, bertimbun-timbun geran tanah. Tak tahu kat mana dah tanah dia. Tak tahu kat mana dah tanah dia tu. Dia biar begitu saja. Dia nak buat apa tu? Dia nak makan tanah tu. Tak makan-makan pun. Dia nak buat apa tanah tu? Tak buat pun. Dia rela terbiar begitu saja. Bila dia mati, dia menyesal dalam kubur dia. Nak sebutnya ramai di kalangan kita begitu kan. Demikian juga kita, pakaian kita. Simpan je pakaian yang ketat tu kan. Nak tunggu kurus balik dia panggil. Tak tahu bila dah nak kurus kita. Dalam hidup kita ni. Simpan je. Macam ada yang kena je dia panggil. Nak sebutnya di kalangan kita. Simpan buat apa lagi? Nak sebutnya dunia kita ni. Tebalnya dengan dunia. Sayangnya diri kita dengan benda demikian. Tunggu puas mencerminkan diri. Berapa kali pusing depan cermin. Lambat lagi ke nak kurus? Lambat lagi ke nak kurus kita? Dah biarkan demikian. Ni dunia. Dunia yang tak habis-habis dalam hidup. Hina kan pada pandangan Allah ajar. Kamu biar nampak dunia ni benda yang tak ada nilai. Bila kita bersedekah tu, jangan kita rasa banyaknya orang sedekah. Jangan rasa demikian. Bila kita bersedekah tu, belajar bagi je lah. Kerana yang kita bagi tu untuk diri kita juga. Kita kena belajar demikian. Tiap-tiap kali mana kita bagi tu, bukan aku bagi pada orang pun. Aku bagi pada diri aku balik. Di akhirat nanti aku jumpa balik. Tapi bila kita kira kan, nak masuk RM50, Allah. Allah tu panjang, Allah. Nak sebutnya RM50. Rasa berat je pada diri dia. Dia nampak yang untungnya tabung tu. Dia tak nampak yang untungnya diri dia. Kan pelik tu. Kenapa? Kerana dunia kita ni besar. Dunia kita ni besar sangat dalam hidup kita. Dia susah kita. Nak ziarah-ziarah keluarga kita pun kita rasa malas. Malas lah pergi ziarah. Cuti-cuti macam ni kan. Masuk cuti ni. Cuti sekolah bawa anak-anak saudara. Pergi kenal mak-mak saudara, pak saudara ni. Misal contohnya. Malas tadi kita. Baik tidur je kat rumah. Sekejap sikit. Nak sebutnya kita je.
nampak besarnya dunia. Padahal kita nak kena tinggal juga dunia yang kita rasa besar ini sendiri. Banyak lagi lah pada diri kita. Nak pergi ziarah, alas. Ajak pergi ke shopping, rajin terus. Round, dia tak fikir yang lutut dia sakit. Yang dia demikian. Rela dia. Duduk atas wheelchair tu, atas wheelchair. Round, senyum-senyum dia. Nak sebutnya gambaran beria lagi dia. Nak suruh orang tolak lagi tu. Nak sebutnya tak zuhud langsung terhadap dunia. Dah lah pada diri kita. Dan paling sabar dengan kekerasan. Rasulullah ni di antara orang yang sabar dengan bagai-bagaikan ujian yang kena ada Rasulullah. Sabarlah. Kalau kita baca kan, orang ejek Rasulullah tu depan muka. Depan muka, bukannya selindung-selindung. Dia sebut ada Rasulullah tu. Dia kata, kamu kalau berjumpa dengan Muhammad, kalau kamu jumpa dengan Muhammad, kamu akan tersihir. Kan wanita Yahudi itu sebut. Kamu atas tempat di Madinah ni, kamu pastikan kamu jangan jumpa Muhammad. Kalau kamu jumpa Muhammad, nanti kamu terpukau dengan dia. Rasulullah yang orang sebut depan dia sendiri. Kemudian Rasulullah buat ada je, buat tak reti je. Suap mulut ke mulut orang perempuan kan. Bagi makan makcik tua tu, buta dah mata. Dalam buta mata tu suap lagi mulut. Sebut lagi, jangan kawan dengan Muhammad. Jangan pergi dekat dengan Muhammad. Kalau kita jadi Rasulullah kan, kita buat macam ni. Ambil je gerpu tu, rodok je mulut. Nak sebut je gambaran. Kalau kita dah, makcik ni tak faham-faham. Patutnya tanyalah sepatah nama aku ni apa. Ni tak tanya langsung. Makcik, bila Rasulullah berbuat baik pada dia, boleh dia serang balik Rasulullah. Tapi Rasulullah tak ada. Sabarnya Rasulullah. Sampai bila Rasulullah wafat, disebut bila Rasulullah wafat tu, dia tanya, siapa yang suap ke mulut aku tu? Jauh lebih lemah lembut daripada kamu kan Abu Bakar. Sebut demikian. Lalu disebut Muhammad bin Abdullah. Terdiam makcik. Terdiam kan? Allah. Lamanya aku mencaci dia depan dia. Lamanya aku mengeji dia depan dia. Tapi apa yang ada? Ngalir mata. Sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah terlewat dah. Terlewat pun saat mana Rasulullah dah tak ada. Rasulullah dah tak ada dah dalam hidup. Sabar Rasulullah dalam hidup ni. Yang nak kira sabar tak sabar kan? Mak saudara sendiri, pak saudara sendiri yang buat jahat pada dia. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Mak saudara kumpul kayu, campak ke depan rumah Rasul. Kalau kita kan sakit hati, mesti kita ni semayang hajat, biar buncit mati terbekangkang tepi jalan. Kita sebut demikian. Nak sebutnya, kalau kita lah mak saudara sejahat ini. Tapi Rasulullah ni sabar, ada apa pun. Dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bolehlah nak dibayangkan bagaimana Rasul. Dinyatakan alangkah indahnya cubaan yang membawa kemakmuran bagi mereka yang menderita. Dan alangkah buruknya satu nikmat yang membawa bencana bagi pemiliknya. Itu indah bahasa yang digunakan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni cubaan. Tapi dia menjadikan satu kegembiraan di penghujung. Tapi ada orang yang dia rasa cantiknya, nikmatnya dalam hidup dia. Dalam hidup dia, nikmat yang dia ada dalam hidup dia, tapi menderita di penghujung. Penghujungnya menjadi satu penderitaan dalam hidup. Karena orang kan kadang-kadang dia tengok orang lain sakit. Dia puas hati aku orang tu sakit. Dia rasa lega aku. Kerana kena juga dia akhirnya. Dia rasa demikian. Tapi benda apa yang dia dapat? Dia dapat penderitaan di hujung. Ada orang yang dia tengok orang sakit, dia pun tu sama sakit. Faham kabut dia. Pergi tidur dekat hospital. Kadang-kadang pergi baca doa, tanya khabar macam mana keadaan. Dalam keadaan sebegini. Dulu-dulu kan, kalau orang kampung masuk ubat, satu kampung datang ke ubat. Satu kampung kan datang, terbaring je dekat hospital. Orang tanya, kenapa terbaring ni? Ketua kampung ni. Kamu kan ketua kampung kan, terbaring. Ni anak buah masuk ubat, Ustaz. Dia sebut demikian. Bagaimana ketua kampung kan, jaganya sampai anak buah dia yang masuk ubat, dia yang kena pergi tidur kat ubat. Nak sebutnya sampai tahap demikian. Sekarang ada? Tak ada dah. Zaman kita sekarang mana ada? Masuk ubat.
Suami pun tak datang. Suami, isteri seorang-seorang terkebir-kebir. Nak sebutnya, kadang-kadang dia jadi demikian. Hilangnya perasaan. Dan dia kena masuk urat, Ustaz. Biar dia je lah buat urusan. Ini ada nak sebutnya sampai tahap demikian. Kadang-kadang kita tengok Allah, hilangnya perasaan kasih dan sayang di kalangan kita hari ini. Kadang-kadang anak masuk urat. Ibu-ibu ayah tak peduli. Biar je lah anak tersebut. Dengan doktor. Kadang-kadang doktor tanya, mak ayah tak datang? Tak. Kenapa sibuk kerja tersebut? Anak sebutnya sampai tahap demikian. Beza kan? Dulu-dulu anak pergi ke sekolah. Mak ayah yang tunggu kat pintu pagar kan? Tunggu. Sejak daripada pagi sampai tengah hari tu. Tunggu zaman-zaman dahulu. Anak-anak kejap-kejap hulur kepala tengok. Ada mak tak ada? Zaman-zaman dulu. Sekarang tak ada dah. Sekarang balik. Hantar aja, tak ada lagi suasana yang demikian. Kadang-kadang cikgu pun tertukar. Aku ke cikgu, dia cikgu. Zaman-zaman dulu kan. Kadang-kadang untuk masuk dengan dalam kelas duduk. Riba anak dalam kelas. Cikgu tu kena sebut, keluar makcik, keluar makcik. Saya nak mengajar anak makcik je, bukan makcik. Zaman-zaman dulu. Dinyatakan alangkah indahnya cubaan yang membawa kemakmuran bagi mereka yang menderita, dan alangkah buruknya suatu nikmat yang membawa bencana bagi pemiliknya itu. Yang ke-8, Allah menunjukkan itu hanya mahukan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlaku pada Idris alaihissalam, satu kemuliaan dengan masukkan dia dalam syurga sebelum hari kiamat. Maka Allah Ta'ala mahukan perkara itu untuk memurnikan dan menyelamatkan kerana cinta serta menenangkan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini dinyatakan oleh Al-Hafiz bin Dihyah radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ibtihaj fi Ahadis Al-Ma'arij yang digambarkan ini. Kata-kata neraka Jahannam, pasangannya dan perkara-perkara yang boleh menyelamatkan daripada neraka Jahannam. InsyaAllah kita sambungkan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda Izra bin Muhammad Safwan. Allahumma shfi marda Siti Khawlah Aqilah. Allahumma shfi marda, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.